Muhammad Ali bin Haji Abdul Latif, atau lebih dikenali dengan nama pentasnya sebagai Bat Latif, merupakan seorang pelakon filem Melayu, penyanyi dan penari, bermula pada penghujung era tahun 50-an sehingga tahun 2005. Beliau yang dilahirkan pada 10 Jun 1951 di Changi, Singapura ini merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik kepada pasangan seniwati Mariam Baharom dan Haji Abdul Latif bin Kalsom yang telah berpisah. Melalui perkahwinan baru ibunya bersama biduan Rahim Hamid yang terkenal dengan gelaran Nat King Cole Singapura, beliau turut dikurniai 4 orang adik-beradik iaitu yang dikenali sebagai Rahimah, Rahman, Hamidah dan Rozi. Manakala menerusi perkahwinan baru bapanya pula, beliau juga turut memperolehi 14 orang adik-beradik, di mana 7 orang daripadanya menetap di Jakarta dan 7 orang lagi menetap di Riau, Indonesia. Anak saudara kesayangan kepada seniwati Saadiah Baharom dan merangkap sepupu kepada seniwati Fauziah dan Fazlina Ahmad Daud ini mendapat pendidikan awal di Minority Secondary School Singapura dan seterusnya di Sekolah Menengah Toa Payoh Singapura sehingga memperolehi sijil Cambridge pada tahun 1968. Di alam persekolahan, selain nakal, comel dan lincah, beliau juga merupakan seorang murid yang pintar dalam bidang akademik dan sering mendapat markah tertinggi di dalam setiap peperiksaan yang diadakan di sekolahnya. Semasa hayat hidup, beliau tidak pernah mendirikan rumah tangga dan berpendapat kerjaya seni adalah satu keutamaan yang menjadi fokus dalam hidup. Selain itu, beliau juga ingin terus berbakti kepada neneknya yang telah menjaga beliau sejak dari kecil. Kehidupan semasa kecil. Hubungan beliau dengan seniwati Saadiah Baharom yang dipanggil Mak Yah cukup begitu akrab, di mana seniwati tersebut beliau sudah menganggap seperti ibu, guru, kakak serta teman untuk bercerita, mengadu nasib atau masalah, dan apa saja perkara yang ingin diluahkan dalam hati sanubarinya. Ditambah pula, segala pembelanjaan hidup dan alam persekolahan turut dibiayai sepenuhnya oleh seniwati tersebut, selain turut bertanggung jawab memperkenalkan beliau di dalam dunia lakonan dan tarian. Segalanya bermula pada tahun 1958, ketika berusia 7 tahun, dengan keterbiasaan selepas pulang dari sekolah, beliau kerap mengikut ibu saudaranya ke perusahaan Malay Film di Jalan Ampas sebagai pembawa beg alat solek. Oleh kerana tingkah laku dan telatah beliau yang nakal, petah berkata-kata dan berani ketika sedang berada di set penggambaran, beliau sering menjadi perhatian para karyawan dan pelakon di perusahaan tersebut, sehinggalah beliau mula digelarkan dengan nama panggilan sebagai Jebat. Lama-kelamaan, dari Jebat menjadi Bat, sebagai singkatan panggilan untuk diri beliau di kalangan orang-orang sekeliling yang akrab di perusahaan Malay Film tersebut. Dan oleh kerana kekerapan berada di perusahaan, beliau mula didedahkan dengan suasana kerja di dalam dunia perfilman, sehinggalah menimbulkan minat beliau di dalam dunia lakonan. Pada sekitar bulan November 1958, setelah menjalani uji bakat dan kesanggupan rambut dipotong jambul, beliau telah terpilih memainkan watak dan peranan sebagai pekan sewaktu kecil di dalam filem pertama lakonannya yang berjudul Batu Belah Batu Bertangkup, di bawah arahan pengarah Jamil Sulong. Dengan bakat dan kesungguhan lakonan yang beliau tonjolkan di dalam filem tersebut, telah menarik minat seniman P. Ramlee untuk menyunting beliau bagi membintangi filem di bawah arahannya, di mana pada sekitar bulan September 1959, beliau telah ditawarkan peranan utama dalam filem kedua lakonannya yang berjudul Nujum Pak Belalang di bawah arahan seniman P. Ramlee.
Pada sekitar bulan November 1959, setelah berjaya memainkan watak dan peranan utama dalam filem keduanya dengan cemerlang, beliau ditawarkan sekali lagi oleh pengarah Jamil Sulong untuk membintangi filem ketiga lakonannya yang berjudul Lela Manja dengan memainkan watak dan peranan sebagai manja sewaktu kecil di samping seniwati Habibah Haron dan Norma Diah. Film yang penuh dengan aksi penderaan dari ibu tiri yang sangat kejam, hasil dari lakonan hebat seniwati Norma Diah, sehinggalah seniwati tersebut pernah diserang secara nyata oleh nenek beliau akibat luka di kepala yang tidak disengajakan. Telah membawa beliau meraih kemenangan sebagai pelakon kanak-kanak terbaik di dalam Festival Film Asia Pasifik ke-7 yang berlangsung di Tokyo, Jepun, yang telah diadakan pada 5 April 1960. Dengan membawa pulang sebuah piala dan sijil kemenangan. Di mana pada usia 9 tahun ketika itu, beliau tidak pernah memikirkan kemana simpannya duit hasil lakonan dan masih belum mengerti akan makna sebuah anugerah yang dimenangi. Kerana kehidupan beliau lebih tertumpu kepada pembelajaran di sekolahnya dan hanya menganggap dunia lakonan yang diceburi, sekadar hobi untuk mengisi masa lapang. Setelah meraih kerjayaan di dalam film berjudul Lela Manja, pada tahun 1960 tersebut, beliau muncul di dalam beberapa buah film seterusnya, sama ada di bawah terbitan perusahaan Malay Film maupun Cathay Chris Film. Antaranya, pada sekitar tahun 1964. Menerusi filem yang berjudul Gerhana, pada tahun 1962, beliau sekali lagi telah dinobatkan sebagai pemenang bagi anugerah pelakon kanak-kanak terbaik di Festival Film Asia Pasifik yang ke-11 yang diadakan di Taipei, Taiwan. Oleh disebabkan pada ketika itu beliau sedang menduduki peperiksaan di sekolahnya, maka piala dan sijil kemenangan yang diperolehi hanya diwakili oleh seniwati Sarimah yang disambut dengan meriah bersama keluarga di lapangan terbang apabila sepulangnya wakil-wakil dari Singapura. Namun itulah kali pertama dan terakhir beliau dapat mengenggam seketika piala kemenangan miliknya sebelum menjadi simpanan di bawah pengurusan perusahaan Shaw Brothers sehinggalah ke akhir hayatnya. Dan dikatakan pula, kedua-dua piala kemenangan tersebut kini berada di luar negara dan disimpan di pejabat Shaw Brothers di Hong Kong selepas penutupan perusahaan Malay Film Productions di Singapura pada tahun 1967. Manakala sijil-sijil kemenangan yang diperolehi telah dihanyutkan oleh arus banjir besar yang melanda Jalan Boon Teck, Singapura, yang menjadi penempatan para seniman, seniwati dan para karyawan di perusahaan Malay Film di Singapura pada tahun 1967. Beliau yang pernah muncul sebagai penari di dalam filem yang berjudul Aksi Kucing pada tahun 1966 di bawah kumpulan tarian Saadiah Ahmad Daud ini pernah memasang impian ingin menjadi pelakon terkenal selepas memperolehi sijil Cambridge pada tahun 1968. Namun impian tersebut terpaksa dipendamkan oleh kerana perusahaan Malay Film yang pernah menjulang nama beliau dengan gemilang di zaman kanak-kanaknya telah terkubur buat selama-lamanya pada tahun 1967. Bagi mengembangkan bakat seni yang terpendam, beliau bersama adik perempuannya yang bernama Hamimah mula mendalami pelbagai ilmu tarian yang dipupuk oleh ibu saudaranya sendiri dengan penubuhan kumpulan tarian Saadiah Dancers. Pada sekitar awal era tahun 70-an, kumpulan tarian Saadiah Dancers mula dikenali ramai dengan pelbagai undangan tarian di dalam acara-acara hiburan di kaca televisyen sama ada di Singapura dan Malaysia. Manakala pada tahun 1973, beliau sempat membintangi sebuah filem dengan memainkan watak dan peranan sebagai pelakon utama di dalam filem yang berjudul
Satu Titik di Garisan di bawah arahan seniman M. Amin, terbitan perusahaan Cathay Chris Film, yang merupakan film terakhir beliau di dalam bidang lakonan. Pada tahun yang sama, selain berbakat di dalam bidang lakonan dan tarian, beliau turut bergelar penyanyi setelah mengeluarkan 2 buah album piring hitam nyanyian bersama Mila Hussein di bawah syarikat rakaman Panda Records dengan album yang berjudul Lihat Dirimu Dulu. Dan album piring hitam seterusnya pada tahun 1974, nyanyian bersama adik beliau yaitu Rahimah Rahim dengan lagu berjudul Belajar Membaca. Bagaimanapun, menerusi album piring hitam nyanyian secara solo dengan lagu hitsnya yang berjudul Pesta Remaja di bawah terbitan syarikat rakaman Serama Records pada tahun 1976, merupakan album terakhir nyanyian beliau sebelum melibatkan diri secara serius di dalam bidang tarian. Penglibatan beliau di dalam bidang seni tari dan koreografer dengan segala ilmu yang dipelajari sama ada tarian klasik maupun tarian modern, jazz, disco dan sebagainya telah membawa beliau menuntut ilmu di dalam bidang tersebut sehingga ke Amsterdam, Eropa. Beliau mula merintis kejayaan dalam bidang yang diceburi apabila menubuhkan kumpulan tarian beliau sendiri yaitu Bat Lat F Dancers dan sering muncul di acara-acara hiburan di kaca televisyen serta turut mengikat kontrak bertahun-tahun lamanya di beberapa buah hotel terkemuka di tanah air. Dengan hasil kerja keras tersebut, dapatlah juga beliau membahagiakan nenek kesayangannya dengan membeli sebuah rumah di Ang Mo Kio di Singapura serta menampung pembelanjaan perkahwinan adik perempuannya Hamimah. Selain itu, beliau turut membantu adik-beradik lain yang ramai di Indonesia. Sehinggalah pada tahun 2005, beliau yang memiliki sejarah menghidap penyakit lelah sejak tahun 1972 ini tetap aktif menjalani rutin hariannya sebagai koreografer dengan membimbing peserta bintang RTM musim terbaru dan kumpulan penari cilik anak-anak belalang di bawah pimpinannya. Dan beliau juga dikatakan dalam perancangan mereka tari untuk persembahan musikal P. Ramlee yang bakal dipentaskan oleh SW Show Productions di Istana Budaya. Selain itu, beliau juga turut memasang impian untuk menuntut kembali kedua-dua piala kemenangan yang pernah menjadi kebanggaan dunia perfilman Melayu suatu tika dahulu yang telah disimpan oleh pihak Shaw Brothers di Hong Kong. Namun seiring perjalanan waktu, segala perancangan dan impian tersebut tidak menjadi kenyataan apabila berita telah melaporkan beliau menghembuskan nafas terakhirnya seorang diri pada 3 Mei 2005 sekitar pukul 3.15 petang di rumah kediamannya yang terletak di kondominium Desa View Jalan Genting, Kuala Lumpur. Jenazah beliau kemudian telah dibawa ke rumah peninggalan ibu saudaranya yang terletak di Taman Melawati bagi memberi penghormatan terakhir sebelum selamat dikebumikan di tanah pekuburan Islam Klang Gate, Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat zuhur sekitar pukul 2.10 petang. Dengan pemergian tersebut, sekaligus memadamkan kerinduan beliau yang teramat mendalam terhadap ibu saudara yang paling disayanginya yang terlebih dahulu dijemput Ilahi beberapa bulan sebelumnya, yaitu pada 26 Februari 2005. Al-Fatihah.